human reproductive system. Okay, untuk human reproductive system ni yang kita actually akan tengok male, okay, reproductive system dan juga male reproductive system. Alright. Okay, so for today, okay, untuk pagi ini, alright, kita akan tengok female reproductive system dulu. Okay, so ini adalah gambaran female reproductive system. Okay, nanti kita akan go through okay, bahagian-bahagian yang membentuk female reproductive system. Right. Okay. So organ untuk female reproductive system yang dia melibatkan ovary. Right. Kalau kita tengok dalam gambar tu kita ada pair of ovary. Kita ada sepasang ovary kanan dan kiri. Alright, then selain daripada ovary, kita ada bahagian yang menghubungkan okay, ovary kita dengan uterus, iaitu oviduct ataupun we call as a okay, fallopian tube. Kita ada kiri dan kanan. And then another part yang penting dalam female reproductive system adalah uterus lah, okay, kat bahagian tengah tu, di mana dekat uterus lah the embryo, okay, zygote tu akan grow, okay, sehinggalah kelahiran berlaku, right. And then di bawah ni adalah vagina lah, okay, bahagian di mana penetration penis berlaku, right. Okay, so kita ada ovary, kita ada fallopian tube dan juga uterus, right. Okay. So next thing yang korang kena tahu adalah structure secondary oocyte. Okay, secondary oocyte ni yang sebenarnya adalah eggs. Okay, right. Kita tahu eggs ni adalah merujuk kepada ovum. Tetapi, okay, kita punya eggs ni akan dipanggil ovum. Okay, bila secondary oocyte kita ni okay, mengalami fertilization dengan sperma, barulah kita punya secondary oocyte ni akan bertukar menjadi ovum. Right, so kalau fertilization tak berlaku, okay, kita punya eggs ni okay, dalam keadaan secondary oocyte. So that's why okay, kita kena tahu structure secondary oocyte. Tapi jangan confuse lah, secondary oocyte tu eggs lah, ovum lah. Cuma kita panggil dia secondary oocyte okay, pada peringkat awal. Alright. Okay, setiap secondary oocyte ni saiz dia okay, right, agak besar. Okay, 100 to 120 micrometer in diameter. Okay, kalau kita tengok pada setiap secondary oocyte ya, okay, dia ada plasma membrane. Okay, lapisan paling dalam ni. Okay, dan di dalam ni ada cytoplasm, of course lah, sel kan. Okay, ada plasma membrane, ada cytoplasm, and then ada nucleus. Okay, ada nucleus. Right, okay. And then di dalam ni ada haploid nuclei yang berhenti, means arrested at the metaphase 2. Okay. And then dekat bahagian luar kita ada corona radiata. Okay, bahagian yang biru ni yang biru-biru ni. Okay, dia adalah corona radiata. This is a layers. Okay, the outer layers of our secondary oocyte, di mana corona radiata ni okay, terdiri daripada sel yang kita panggil sebagai granulosa sel. Maknanya yang bulat-bulat biru tu adalah granulosa sel. Tetapi lapisan yang terbentuk tu kita panggil dia sebagai corona radiata. Alright, so ingat saiz dia okay, dalam 100 to 120 micrometer, ada cytoplasm, ada nucleus, ada plasma membrane, alright, okay, dan outer layers dia kita ada corona radiata, consists of the granulosa cell. Right, so what else yang membentuk kita punya secondary oocyte? Okay, secondary oocyte kita is covered by a thick glycoprotein shell. Okay, yang kita panggil sebagai zona pellucida. Okay, actually zona pellucida ni adalah lapisan selepas plasma membrane. Maknanya kalau kita ada plasma membrane, okay, di luar plasma membrane tu kita ada zona pellucida. Okay, zona pellucida ni is a jelly-like coat. So zona pellucida tu dia
dia mengelilingi kita punya plasma membran, sedangkan bahagian luar tu kita ada what we call yang kita panggil sebagai the corona radiata, right? Okay, so sekarang ni kita dah ada 3 lapisan lah. Kita ada corona radiata, kita ada zona pellucida dan juga kita ada apa yang plasma membranes. Kena ingat lah, right? So pada kita punya secondary oocyte juga, kalau kita nampak, kita akan nampak the first polar body yang berada dalam zona pellucida. But in these cases, first polar body ni dia tidak akan berkembang untuk menjadi ovum, alright, tetapi dia terhasil during the cell division, alright, and then satu lagi lapisan yang ada, bahagian inner layers consist of cortical granules, maknanya di dalam ni selepas kita punya plasma membran tu, ada lapisan, right, ataupun ada layers yang terdiri daripada cortical granules. Kalau awak tengok yang saya buat macam bintik-bintik tu, means paling luar corona radiata, lepas tu kita ada zona pellucida, and then kita ada plasma membranes, and then paling dalam tu kita ada cortical granules, right? Okay, itu structure secondary oocyte. Okay, ini pun gambaran secondary oocyte kita yang terhasil di dalam ovari. Dan bila ovulation berlaku, secondary oocyte itu actually akan dibebaskan daripada ovari. You all kena tahu secondary oocyte itu actually dihasilkan dalam ovari. Tetapi bila dia dah matured menjadi secondary oocyte, secondary oocyte kita tu akan release, dibebaskan daripada ovari dan dia akan bergerak ke fallopian tube. Sebab dekat fallopian tube nantilah secondary oocyte kita should be fertilized dengan sperm, untuk membentuk zygote, right? Okay. So second thing yang korang kena tahu pada peringkat awal adalah proses oogenesis. Tadi kita dah tahu secara structure secondary oocyte. So sekarang ni kita nak tengok macam mana actually secondary oocyte tu terbentuk di dalam ovari kita melalui proses oogenesis. So kena ingatlah, oogenesis tu adalah proses pembentukan secondary oocyte. Kalau ditanya berlaku dekat mana oogenesis ni, berlaku di dalam ovari. Kedua-dua ovari kita akan mengalami proses yang samalah, proses oogenesis, penghasilan apa yang secondary oocyte, alright. Keadaan ovari kita ni yang seperti kidney. Buah pinggang kita pun, kita punya kidney pun ada pair kan, sepasang. Macam kidney, walaupun perempuan tu, that woman only have one ovary, ada satu ovary saja. Dia actually ovari yang satu lagi tu masih boleh berfungsi seperti biasa untuk menghasilkan ovum, right? Okay, so kita tengok apa yang berlaku dalam proses oogenesis, right? Sebenarnya proses oogenesis ni yang telah bermula ketika baby perempuan tu masih di dalam kandungan ibu dia. Maknanya bila the zygote is grow, means fetus tu membesar dalam rahim mak dia, and then bila sampai satu stage gender dia, means jantina dia telah membentuk, means sama ada dia lelaki ataupun perempuan, alright. So bila gender dia dah lengkap terbentuk, proses oogenesis ni telah mula berlaku during fetus development. And means bila dia grow menjadi seorang perempuan, dan ovari dia pun dah mula membentuk, alright. So proses oogenesis tu mula berlaku. So apa yang berlaku masa fetus, yang maknanya dah ketika baby perempuan tu masih dalam kandungan ibu dia, primordial germ cell ni, right, kalau awak tanya primordial germ cell ni sel mana? Sel yang membentuk ovari dia.
Okay, maknanya ovari kita ni mempunyai sel special yang kita panggil sebagai primordial germ cell. Okay, primordial germ cell ni adalah diploid cell. Alright. So dalam kandungan, primordial germ cell ni dia akan divide, means dia akan mengalami proses mitosis, repeatedly. Maknanya dia akan divide sehinggalah primordial germ cell tu jadi banyak lah sebenarnya. Pembentukan primordial germ cell tu jadi banyak di dalam ovari. Alright. So bila primordial germ cell tu banyak, kita panggil all the cell tu sebagai oogonia. Nampak? Asal dia adalah primordial germ cell kalau you all tengok kat sini. Tapi bila primordial germ cell tu is bermitosis and then again bermitosis and again bermitosis, right? So bila sel tu menjadi banyak, kita akan panggil dia sebagai oogonia. So in these cases, walaupun dia banyak tapi disebabkan oogonia ni terbentuk hasil daripada mitosis, so polyploidy untuk oogonia ni masih sama, iaitu diploid, sama seperti primordial germ cell. Kalau awak tengok dalam gambar ni nampak, saya tulis in embryo, maknanya apa yang kita tengah bincang ni telah berlaku pada baby perempuan di dalam kandungan ibu dia, right? Okay, so apa yang berlaku kepada oogonia ni? Oogonia ni single plural untuk oogonia ni yang dia akan divide lagi sekali, melalui proses mitosis. Tadi primordial germ cell yang mengalami mitosis, sekarang ni oogonium pun akan terus mengalami mitosis, dan dia akan differentiate. Pada ketika ni, right, oogonium ni yang tadi dia adalah what we call cell diploid, right? So bila dia differentiate, right, dia akan membentuk sel baru yang kita panggil sebagai primary oocyte. Nampak? Tadi primordial germ cell nama dia. Lepas dia bermitosis dia jadi oogonium. Lepas dia bermitosis lagi dia menjadi primary oocyte. Ingat, primordial germ cell, oogonium ataupun oogonia ni, primary oocyte adalah diploid cell. Right. So bila primary oocyte telah terbentuk, right? Primary oocyte ni dia akan meneruskan proses meiosis 1. Maknanya bila primary oocyte itu terbentuk, proses 1 pula yang berlaku. Kalau tadi semuanya proses mitosis kan. Right, so sekarang ni apa yang berlaku kepada primary oocyte ni, dia akan mengalami meiosis 1. Right. Tetapi kita tahu meiosis 1 tu dia ada prophase, dia ada ada metaphase 1, anaphase 1 dan telophase 1. Tetapi sekarang ni primary oocyte ni dia akan mengalami meiosis 1, tetapi bila sampai end of prophase 1 dia akan berhenti mengalami meiosis 1. Nampak tak? Maknanya bila dia mengalami meiosis 1 tu, dia masuk prophase 1, dia mengalamilah apa yang berlaku dalam prophase 1, tapi dia akan berhenti at the end of the prophase 1. Itu yang dia masuk arrested at prophase 1 before birth. Alright. So right, bila dia dilahirkan, sekarang ni baby ni dah dilahirkan jadi baby girl. Bila dia dilahirkan, alright, sel yang akan membentuk eggs tu tadi, means kita punya primary oocyte tadi tu yang arrested dalam prophase 1 tu, akan kekal dalam keadaan itu sehinggalah baby girl tu mencapai usia puberty. Maknanya dari selepas lahir sehinggalah dia usia puberty. Contoh kalau perempuan you all first period sekarang ni umur berapa yang
Ada yang sekarang ni tak silap saya ada yang dah 9 tahun, 10 tahun. Kalau dulu-dulu dalam usia 12 hingga 13 tahun, saya ambil contohlah usia 12 tahun, alright. So bila that girl sampai usia puberty, means ketika umur dia 12 tahun, right, barulah primary oocyte tadi, ingat, yang berhenti pada profes 1 tadi akan meneruskan meiosis 1. Sebab tu saya tulis dia akan completekan meiosis 1. Maknanya dia akan mengalami metafase 1, anaphase 1 dan telophase 1. Because at the end of meiosis 1 yang kita punya egg cell tu kita panggil sebagai secondary oocyte. Apa perbezaan di antara secondary oocyte dengan primary oocyte? Yang kalau primary oocyte dia adalah diploid cell, tetapi kita punya secondary oocyte telah berada dalam keadaan haploid. Kenapa haploid? Sebab primary oocyte kita telah lengkap mengalami meiosis 1. Alright. So selain daripada kita membentuk secondary oocyte, satu lagi sel yang terbentuk adalah first polar body. The thing is like this, tengok. Primary oocyte kita ni bila dia melengkapkan meiosis 1, nampak dia menjadi secondary oocyte dan juga first polar body. First polar body ni dia akan kekal dalam keadaan begitu. Maksudnya dia tidak akan grow menjadi ovum. Secondary oocyte yang ini sahaja yang akan meneruskan proses meiosis 2 untuk membentuk ovum, right? So next kita tengok apa yang berlaku kepada secondary oocyte kita. Bila secondary oocyte tu dah terbentuk, yang dia akan mula mengalami meiosis 2. Tetapi bila secondary oocyte kita ni masuk phase metaphase 2, dia akan berhenti. Macam primary oocyte tadi kan. Kalau primary oocyte tadi dalam rahim ibu dia akan berhenti meiosis 1 dalam prophase 1. Begitu juga dengan secondary oocyte kita ni, bila dia masuk meiosis 2, dia akan berhenti dalam fasa metaphase 2. Alright. So selepas dia dibebaskan daripada what we call kita punya ovary, means bila ovulation ni berlaku, secondary oocyte dengan first polar body ni we release from the ovary. Biasanya secondary oocyte ni dia akan bergerak ke fallopian tube. So dekat fallopian tube nantilah dia akan menunggu kehadiran sperma untuk fertilize dengan secondary oocyte dia. Right. So bila berlaku intercourse, mean hubungan seksual berlaku, kita andaikan sperma telah masuk melalui vagina, merentasi uterus dan telah bergerak ke fallopian tube. Kena ingat, fertilization bukan berlaku dekat uterus tetapi dia berlaku dekat fallopian tube. So sperma ni akan bergerak melalui vagina, masuk uterus, and then dia bergerak ke fallopian tube, right? So bila sperma ni berjaya sampai ke fallopian tube, dia akan trigger, dia akan menyebabkan secondary oocyte kita tadi tu yang kita tahu dia arrested in the metaphase tu melengkapkan meiosis 2 dia. Alright. So bila meiosis 2 ni sempurna, means complete, actually secondary oocyte kita finally akan membentuk ovum and second polar body, nampak? So di sinilah baru terbentuknya ovum. Saya nak tanya kelas. Saya ada 3 orang anak. Berapa kali dah saya menghasilkan ovum? Anyone? Rasa-rasa lah saya dah ada 3 orang anak. Dah berapa kali dah saya hasilkan ovum? Rasa-rasa lah. Anyone? 3. Pandai. So korang yang belum kahwin ni rasa-rasanya dah pernah hasilkan ovum ke belum? You yang belum kahwin.
So you all belum pernah hasilkan ovum lagi. Alright, okay. So you all boleh kira how many secondary oocyte you have waste telah dibazirkan bermula daripada puberty age dulu. Okay, setiap bulan biasanya kita akan menghasilkan satu matured secondary oocyte. Alright, so untuk makluman you all, kita punya ovari ni yang kanan dan kiri, okay, purata penghasilan secondary oocyte hanyalah dalam 400 sahaja, okay, sepanjang hayat. Alright, so that's why, okay, bilangan secondary oocyte kita akan semakin berkurang bermula daripada first puberty age awak. So boleh kira lah dah berapa banyak secondary oocyte awak is fail to form a ovum. Alright, okay, that's why you all, kalau you all dengar, okay, kehamilan di usia lewat ni is tak okay. Alright, kenapa tak okay? Sebab bila usia dah makin tinggi, okay, bilangan secondary oocyte yang dihasilkan tu pun dah terlalu sedikit dan pilihan secondary oocyte yang akan grow pun dah terlalu sedikit. Potentially untuk, okay, melahirkan anak yang ada disorder tu adalah tinggi, okay, untuk ibu-ibu yang hamil pada usia yang lewat. Right, okay, so nanti habis belajar, okay, kerja 2-3 tahun, kahwin cepat-cepat, okay, ovum awak masih segar masa tu. Right, okay. So sekarang ni, okay, kita dah ada ovum. Okay, actually bila ovum tu dah terbentuk, sperma tadi dah ada, dia akan fertilize. Alright, so terhasillah zygote. Okay, zygote tu akan berkembang dalam rahim ibu tu, okay, menjadi embryo, and at the end of the pregnancy month dia akan dilahirkan. No worry, nanti kita akan tengok macam mana perkembangan fetus tu dalam rahim kita, dan kita akan tengok macam mana baby tu dilahirkan. Alright, so sekarang ni kita baru nak tengok macam mana proses oogenesis tu berlaku. Right, so untuk polar body yang terbentuk tadi, yang sebenarnya dia tak ada rules, okay, dalam proses oogenesis. Okay, finally bila ovum dah terbentuk, dia juga akan disintegrate ataupun musnah lah, okay, dalam kita punya body. Right, but what happen kalaulah, okay, tidak ada sperma yang hadir, mean secondary oocyte kita tak fertilize. Alright, okay, so apa yang berlaku kepada secondary oocyte kita, yang dia juga akan musnah bersama dengan polar body di dalam fallopian tube kita. Okay, kita punya secondary oocyte hanya akan jadi ovum kalau ada fertilization dengan sperma. Right, okay, so okay, so ini yang perkara yang sama tadilah. Kalau ada fertilization, barulah secondary oocyte kita akan melengkapkan meiosis 2 dan membentuk ovum. Okay, kalau kita tengok gambar kat sini yang ini secondary oocyte kita. Alright, yang arrested means berhenti dia punya grow dalam metaphase tu. Right, so bila ada sperm, nampak, okay, sperm penetrate kita punya secondary oocyte, barulah secondary oocyte kita melengkapkan meiosis 2, nampak, dan akhirnya, okay, akan membentuk ovum dan juga second polar body. Right, right. Oogenesis adalah perkara pertama yang sangat penting you all kena faham dan tahu apa yang berlaku, okay, during that. Right, second thing yang sangat-sangat penting, okay, dalam female reproductive system ni adalah, okay, the female reproductive cycle. Okay. All this cycle berlaku dalam ovari dan juga di dalam uterus. Okay, sebagai contoh, kita ada 2 female reproductive cycle. Yang pertama kita panggil sebagai ovarian cycle. Yang kedua kita panggil uterine cycle. Okay, di mana ovarian cycle ni adalah, okay, apa yang berlaku di dalam ovaris. Nanti kita akan tengok actually, okay, setiap bulan tu, okay, apa yang berlaku dalam ovari kita. Alright, then kita juga nak tengok, okay, apa yang berlaku di dalam kita punya uterus. Right, okay,
itu kita akan bincang bila kita bincangkan tentang uterine cycle. So sekarang ni you all kena tahu female reproductive cycle ada dua, ovarian cycle dengan uterine cycle. Ovarian cycle kalau saya tanya dekat mana, dekat ovari. Uterine cycle berlaku dekat mana, dekat uterus. Tetapi kedua-dua cycle ni dia berlaku seiring, dalam masa yang sama. Cuma di tempat yang berbeza. Satu cycle dekat ovari, satu lagi cycle di dalam uterus. Right. Dalam ovarian cycle nanti kita akan tengok apa yang berlaku during follicular phase. Kena ingat. Kita ada ovulation phase dan kita ada luteal phase. Maknanya ketika tiga phases ni kita akan jumpa di dalam ovarian cycle. Means ketika tiga phase ni berlaku di dalam ovari. Itu maksud dia. Dalam uterus kita pula berlakunya uterine cycle. Dalam uterine cycle nanti kita akan tengok adanya menstruation phases, adanya proliferative phases dan ada berlakunya secretory phases. Ingat. Dalam ovarian cycle ada 3 phases, dalam uterine cycle pun kita ada 3 phases. Right. Kita tengok ovarian cycle. Kita tengok phase yang pertama dulu iaitu follicular phases. Right. Tengok gambar saya ni. Saya letak gambar brain. Kenapa saya tunjuk gambar brain? Sebab dekat brain kita ada hypothalamus. Apa berkaitan hypothalamus dengan ovarian cycle kita ni? Hypothalamus ni yang adalah bahagian brain kita yang akan menghasilkan sejenis hormon yang kita panggil sebagai gonadotropin releasing hormone, GnRH. Right. So pada hari pertama sehingga hari ke-13, kenapa tiba-tiba saya sebut hari pertama dan sehingga hari ke-13? Right. Kalau you all pernah dengar, female ni dia punya menstrual cycles, dia adalah berapa hari? 24 ke 28 days? Siapa ingat? Menstrual cycle kita berapa hari? 28. Kita ada 28 hari. Siapa yang tak tahu, maknanya kitaran head kita, menstrual cycle kita ni adalah 28 hari. So, pada hari pertama merujuk kepada 28 hari ni, apa yang berlaku? Hypothalamus ni yang akan menghasilkan GnRH. Ingat. Itu yang berlaku during follicular phases. Alright. Di mana hormon ni dia akan stimulate satu lagi bahagian pada kita punya badan dekat bawah brain kita sikit je, iaitu anterior pituitary gland. GnRH hormon yang dia akan stimulate merangsang anterior pituitary gland. Alright. Kita tahu gland ni akan menghasilkan hormon kan. So in these cases, anterior pituitary gland yang dia akan menghasilkan dua jenis hormon. Yang pertama adalah follicle stimulating hormone, FSH, dan juga luteinizing hormone, LH. Right. So sekarang awak dah dengar 3 jenis hormon. Gonadotropin releasing hormone, siapa yang hasilkan? Hypothalamus. Ingat. Apa yang gonadotropin releasing hormone ni buat? Dia akan stimulate anterior pituitary gland. Apa yang berlaku kepada anterior pituitary gland bila dia are stimulated pada GnRH? Dia akan menghasilkan follicle stimulating hormone dengan luteinizing hormone. Alright. Semua ni berlaku during follicular phase. Means during hari pertama hingga hari ketiga di dalam menstrual cycle. Right. Okay. So kita tengok apa yang berlaku seterusnya bila hormon-hormon ni dihasilkan. Maknanya bila hormon luteinizing hormone, bila hormon FSH ni, follicle stimulating hormone ni, dihasilkan oleh anterior pituitary gland. Right. Okay.
So bila kita punya follicle stimulating hormone ni dah banyak dalam darah kita yang luteinizing hormone ni dah banyak dalam darah kita, dia akan bergerak ke ovari. Sebab tindakan dua hormon ini adalah dekat kita punya ovari. Right. So apa yang follicle stimulating hormone ni buat, bila dia dah banyak dalam darah kita, dia akan stimulate development of follicle. Right. Apakah follicle ni? Dalam kita punya ovari yang ada banyak follicle. Follicle ni macam sac, satu kantung, right? Means dalam kita punya ovari ni ada banyak follicle. Right. Sebenarnya oogenesis tadi tu berlaku di dalam setiap follicle ni. Maknanya secondary oocyte tadi tu dia berkembang di dalam follicle. Right. Tetapi bila kita menerangkan ovarian cycle, kita tidak menyebut tentang secondary oocyte, sebab secondary oocyte tadi kita sebut ataupun kita terangkan dia masa kita menerangkan proses oogenesis. Sekarang ni kita tengah menerangkan follicular phases. Right. So ingat balik, dalam kita punya ovari ni contoh ada follicle. Bulat-bulat ni lah. Ini contoh ni kita punya ovari. So yang dalam ovari kita ni ada follicle. Right. So bila FSH ni ada yang dia akan stimulate follicle ni grow, membesar. Dia grow macam mana? Daripada primary follicle dia akan membesar menjadi secondary follicle. Kalau kita tengok gambar ni nampak dia membesar. Daripada primary follicle dia menjadi secondary follicle. Follicle kita develop, membesar. And dalam masa yang sama sebenarnya kita punya eggs, kita punya primary oocyte tadi juga sedang develop di dalam kita punya secondary follicles. Right. So untuk setiap cycle yang hanya satu follicle sahaja yang akan grow dan mature. Sebab tu saya kata tadi dalam satu bulan means dalam satu cycle hanya satu secondary oocyte saja yang akan terbentuk. Right. So kita tahu kita punya secondary oocyte tadi kan dia ada granulosa cell, ada follicle membrane yang akan grow membentuk Theca cell. Maksudnya begini. Kita punya andailah ini kita punya apa tadi? Secondary oocyte. Kita tahu lapisan luar tu corona radiata dia tu terdiri daripada granulosa cell kan. But ketika follicular phases ni yang ada di antara granulosa cell ni, means sel yang mengelilingi kita punya secondary oocyte ni yang membentuk corona radiata ni yang akan grow dan membentuk a special cell yang kita panggil sebagai Theca cell. Maknanya bukan semua ni yang jadi Theca cell, mungkin kat bahagian sini saja dia akan jadi Theca cell. Apa fungsi Theca cell ni? Theca cell ni lah yang akan menghasilkan estrogen. Pernah dengar kan? Satu lagi hormon yang penting dalam female. Tadi kita ada GnRH, FSH dengan LH. Sekarang ni ketika follicle kita tu develop, kita punya secondary oocyte akan membentuk Theca cell. Means granulosa cell secondary oocyte kita tu akan membentuk Theca cell, right? Dan Theca cell tu akan menghasilkan estrogen hormon. Cuma estrogen ni tindakan dia bukan dekat ovari. Tindakan dia adalah dekat uterus, dekat kita punya rahim. FSH dengan LH saja yang tindakan dia adalah dekat ovari. Tetapi estrogen yang dihasilkan dekat ovari, dia punya tindakan adalah dekat
uterus, dekat kita punya rahim. Right. Okay. So apa yang berlaku dalam hari yang keempat? Okay, masih lagi dalam follicular phases ni ya. Okay. Bila estrogen tu dihasilkan, menjadi makin tinggi, right? Okay. Dia akan menyebabkan FSH ni berkurang. Maknanya, okay, kandungan FSH dengan estrogen ni dia takkan sama. Okay. Bila estrogen meningkat, FSH akan berkurang. So dalam hari yang keempat, kandungan estrogen akan meningkat. And at the same time, okay, kandungan estrogen akan berkurang. Kandungan follicle stimulating hormone akan berkurang. This is due to the negative feedback mechanism. Kalau kita tengok dalam gambar saya ni, okay, nampak tak? Bila follicle grow, okay, kita tahu bila follicle grow tadi, Tekka sel terbentuk kan? So bila follicle grow, Tekka sel terhasil, Tekka sel akan menghasilkan estrogen kan? Right. Sebab tu awak nampak kandungan estrogen meningkat seiring dengan development of follicles daripada primary to secondary follicle. Kalau you all tanya kenapa estrogen punya level rise meningkat, sebab ketika follicle kita tu develop, okay, follicle kita tu membentuk Tekka sel, di mana Tekka sel itu akan menghasilkan estrogen. Right. So bila estrogen ni meningkat, awak tengok, kita tengok FSH, kandungan FSH dia akan menurun kan, nampak? Kandungan FSH akan menurun seiring dengan rising of the estrogen. Okay, pada peringkat awal FSH tinggi sebab dia penting untuk development of kita punya follicles. Right. Okay. So what happens next? Right. 3 days before ovulation. Okay. Biasanya ovulation akan berlaku pada hari yang ke-14. Okay, dalam menstrual cycle kita 28 tu tadi. Okay, kalau kita tengok graf saya yang bawah ni, okay, tadi follicular phases bermula pada hari yang pertama, okay, dan dia akan berterusan sehingga hari yang ke-14, nampak? Okay. So 3 days before ovulation means 3 hari sebelum hari yang ke-14, level of estrogen ni meningkat dengan sangat tinggi, nampak? Okay. Nampak? Bila dia sampai ke hari yang ke-14 ni, menghampiri hari yang ke-14 tu, kandungan estrogen kita menjadi sangat tinggi. Right. Bila kandungan estrogen kita ni menjadi tinggi di dalam badan kita, dia akan what we call stimulate, okay, penghasilan LH yang sangat tinggi, nampak? Dalam masa yang sama kan? Bila estrogen makin tinggi dalam darah kita, okay, kandungan LH juga menjadi makin tinggi. Right. Apa kesan luteinizing hormone ni? Alright. Luteinizing hormone ni lah yang akan menyebabkan kita punya follicle ni develop dengan lengkapnya ataupun fully develop. Okay, dan membentuk, okay, a matured secondary follicle yang kita panggil sebagai Graafian follicle. Contoh, tadi kan dia grow, akhirnya dia akan menjadi a Graafian follicle bila, okay, luteinizing hormone ni sangat tinggi di dalam badan kita. Right. Dalam masa yang sama, bila kandungan luteinizing hormone ni tinggi dalam badan kita yang, okay, okay, di dalam kita punya Graafian follicle, sebenarnya primary oocyte juga telah membentuk secondary oocyte. Sebab tu saya kata tadi, oogenesis tu berlaku, okay, di dalam kita punya follicle. Dalam masa yang sama, kita punya follicle tu develop. Right. So, bila sampai hari yang ke-14, okay, kita akan masuk ke fasa yang kedua yang kita panggil sebagai ovulation. Right. Apa yang membantu ovulation ni berlaku adalah peningkatan luteinizing
hormon. Sebab itu we can say that luteinizing hormone ni dia akan stimulate ovulation berlaku. Apa yang berlaku during ovulation ni yang nampak tak gambar yang ni? Kita punya Graafian follicle tu pecah. Okay, tadi kita ada Graafian follicle, dia pecah. Right, so bila pecah, kita tahu dalam Graafian follicle tu ada secondary oocyte kan? So bila Graafian follicle kita tu pecah, secondary oocyte kita tu keluar lah daripada kita punya what we call the ovary tu. Okay, dia akan keluar daripada Graafian follicle dan dia akan keluar daripada ovary dan dia akan bergerak ke fallopian tube. Itulah yang dikatakan sebagai ovulation yang berlaku pada hari yang ke-14, releasing of the secondary oocyte. Right. Okay. Okay. Right. So bila secondary oocyte tu telah is release, okay, daripada kita punya ovary, okay, so keadaan dia sama. Secondary oocyte, okay, akan wait for the sperm, okay, untuk berlakunya fertilization, right? And then kalau ada fertilization, okay, adalah pembentukan zygote, right? But pada hari yang ke-15 selepas, okay, secondary oocyte kita tu is released to the what we call the fallopian tube, okay, maknanya after ovulation, okay, luteinizing hormone ni juga dia akan stimulate pembentukan corpus luteum. So apa itu corpus luteum? Okay, awak ingat tak ni tadi? Graafian follicle yang dah kosong means Graafian follicle yang pecah tadi, secondary oocyte dia dah keluar kan? So the empty Graafian follicle tu, okay, akan bertukar menjadi corpus luteum. Ni hormon apa yang stimulate pembentukan corpus luteum adalah luteinizing hormone tadi. Sebab dalam masa ni, okay, luteinizing hormone masih tinggi dalam badan kita. Right. So at the same time, okay, luteinizing hormone ni dia akan stimulate the corpus luteum ni menghasilkan satu lagi hormon penting dalam perempuan, iaitu progesteron dan juga estrogen. Right, nampak? Kalau pada peringkat awal tadi Teca cell menghasilkan estrogen, yang so dalam fasa luteal phases ni kita punya corpus luteum yang menghasilkan progesteron dengan estrogen. So kalau awak tengok kat sini, selepas ovulation kita punya progesteron level dengan estrogen level akan meningkat kan, tetapi kita punya luteinizing hormone akan semakin berkurang. Right. So what happen bila, okay, luteinizing hormone di dalam badan kita ni semakin berkurang? Right. Bila luteinizing hormone kita berkurang dalam badan kita, manakala progesteron dengan estrogen meningkat di dalam badan kita, right? So okay, dia akan menyebabkan luteinizing hormone makin sedikit di dalam badan kita. Kesan daripada negative feedback of progesteron dengan estrogen level tadi, right? Bila LH ni tak ada, yang corpus luteum kita tadi dia akan degenerate, sebab corpus luteum itulah yang membantu pembentukan luteinizing hormone itulah yang membantu pembentukan corpus luteum. Maksudnya kalau luteinizing hormone tak ada, corpus luteum akan musnah. Right. And then kita tahu progesteron dengan estrogen tadi menjadi banyak sebab dihasilkan oleh corpus luteum. So sekarang ni kalau corpus luteum tak ada, nampak gambar ni, dia makin kecut, makin mengecil. Okay, corpus luteum tu makin mengecil. So progesteron dengan estrogen kita pun akan makin berkurang, nampak gambar ni. Seiring kan? Okay, bila corpus luteum tu makin what we call degenerate, makin mengecil,
So progesteron dengan estrogen kita pun makin berkurang di dalam badan kita. Nampak dia punya efek. Awak kena ingat, corpus luteum terbentuk disebabkan oleh luteinizing hormone yang tinggi dalam badan kita. Tapi bila corpus luteum terbentuk, dia menghasilkan progesteron dengan estrogen. Nampak? Bila progesteron dengan estrogen banyak dalam badan kita, dia pula memberi negative feedback kepada luteinizing hormone, menyebabkan luteinizing hormone dalam badan kita menjadi berkurangan. Kesan pengurangan luteinizing hormone dalam badan kita menyebabkan corpus luteum kita ni musnah. Bila corpus luteum kita musnah, progesteron dengan estrogen pun makin berkurang dihasilkan di dalam badan kita. Right. Okay, so during luteal phases ni, okay, hypothalamus dengan anterior pituitary gland dia akan free lah. Okay, daripada negative feedback awal-awal tadi. So, okay, NRH akan boleh mula stimulate anterior pituitary gland untuk merangsang badan anterior pituitary gland ni menghasilkan semula FSH dengan LH untuk next follicular phases. Okay, right. So, okay, itu apa yang berlaku di dalam kita punya ovari. Okay, sepanjang menstrual cycles bermula pada hari pertama sehinggalah okay, hari yang ke-28. Right. Okay. Ovarian cycle ni adalah cycle yang berlaku di dalam ovari, okay, melibatkan 3 phases, bermula dengan follicular phases and then berlakunya ovulation, okay, dan berakhir dengan luteal phases. Right. Okay. Ini apa yang berlaku dalam ovari. Okay. Kita kena ingat, okay, progesteron dengan estrogen yang terhasil during the ovarian cycle ni sebenarnya dia bertindak di dalam kita punya uterus, okay, di dalam kita punya rahim. Right. So sekarang ni kita nak tengok actually masa follicular phase berlaku, masa ovulation berlaku, masa what we call luteal phases berlaku dekat ovari kita ni, dalam masa yang sama apa yang berlaku di dalam kita punya uterus during the uterine cycle. Right. Okay. Nampak? Daripada hari pertama hingga hari ke-28 tu. Okay. Kalau hari pertama dalam ovari tadi kan, okay, kita punya follicle develop daripada primary to the secondary follicle, right. So dalam masa yang sama, okay, kita mengalami menstruation phase pada hari yang pertama. Maknanya kalau you all nak tahu bilakah yang dikatakan hari pertama dalam kitar head awak tu, okay, the first day of your menstrual cycle adalah pada hari pertama awak period. Contoh, tiba-tiba hari ni saya period. So maknanya ini adalah hari pertama dalam menstrual cycle saya bulan ni. Tu maksud dia. So that's why, okay, dalam menstruation phases ni means dalam 1 hingga hari yang ke-7. Okay, biasanya normally kalau kita period, kita menstrual, okay, dalam 7 hari, right? Okay, ada yang agak lama, okay, tapi kebanyakannya normally is sehingga 7 hari. So during 7 hari ni kita akan mengalami menstruation, means kita akan mengalami head lah waktu tu. Okay, kenapa kita berdarah masa menstrual? Right. Masa kita menstrual yang endometrium wall ni, dinding rahim kita ni, dia akan rupture, okay, dia akan disintegrate and then dia akan tanggal. Okay, kenapa pula berdarah? Okay, awak kena tahu dalam endometrium wall kita ni, means dinding uterus kita ni, dia dipenuhi oleh gland, oleh salur darah, right. So bila dia slot off, okay, bila dia musnah, okay, so salur-salur darah tu akan musnah lah juga. So darah yang ada dalam salur darah tu akan keluar lah, okay, bersama dengan what we call the endometrium wall yang disintegrate tadi. Alright. Okay. So sebab tu kita nampak bila kita period, okay, kita akan mengeluarkan, okay, a blood flow. Okay,
dalam 5 hingga 7 hari. Right. Okay, so itu yang berlaku ketika menstruation phase. Kalau awak ingat balik tadi, dalam masa yang sama, dalam ovari kita, follicle kita tengah grow kan, menjadi Graafian follicle. Right. Okay. And then dalam masa yang sama, dalam ovari kita tu, secondary oocyte telah terbentuk. Right. And ready untuk mengalami ovulation. Right. Okay. Okay, ini yang saya kata tadi lah. First day of menstrual flow is first day of menstruation cycle. Okay, right. So dalam menstrual flow tu, dalam darah tu mengandungi a deaf epithelial cell dan juga a blood cell. Right. Bila fasa yang pertama tadi, the menstruation phase tu dah lengkap, means bila kita dah period selama 7 hari tu, okay, biasanya bila masuk hari yang ke-8 tu, kita punya menstrual tu dah makin berkurang sebab kita dah masuk ke fasa proliferative phases. Proliferative phases ni berlaku dalam 1 hingga 2 minggu. Right. So apa yang berlaku during the proliferative phases ni? Increasing concentration of estrogen. Nampak tak? Disebabkan peningkatan estrogen ni meningkat, dia akan stimulate penebalan semula endometrium wall. Right. Sebelum saya terangkan tentang penebalan semula endometrium wall tu, saya nak tunjuk tentang estrogen ni. Right. Awak kena bayang, sekarang ni dekat ovari kan, masa follicle tu grow kan, kita punya secondary follicle tu membentuk Theca cell kan, ingat tak? Dan Theca cell tu akan menghasilkan estrogen, right? So this estrogen lah, mana estrogen yang dihasilkan dalam ovari tu akan bertindak dekat kita punya uterus. Okay, apa yang dia akan buat? Dia akan stimulate, okay, penebalan semula endometrium wall. Sebab tadi masa proses menstrual tadi, endometrium wall kita dah rupture, telah musnah. Right. Okay, itu yang berlaku ketika proliferative phase, means okay, berlaku thickening of the endometrium. Kalau ditanya kenapa pada phases ni endometrium kita menebal, sebab kandungan estrogen dalam badan kita meningkat. Right. So dalam keadaan ni kita punya endometrium wall akan menjadi lebih tebal, akan menjadi lebih glandular, means lebih banyak salur darah, lebih banyak gland. Okay, this is what happen, okay, during hari ke-8 hingga hari yang ke-14. Kena ingat, hari ke-14 adalah proses ovulation kan di dalam ovari kita. Okay. So, okay, bila ovulation berlaku dalam ovari kita dengan lengkapnya dan secondary oocyte kita dibebaskan ke ke fallopian tube, okay, dalam kita punya uterus kita dah masuk ke secretory phases. Right. Okay. Dalam ovari tengah ovulation and then secondary oocyte is released. Okay, lepas tu the Graafian follicle, ingat yang kosong tadi, okay, akan bertukar menjadi corpus luteum. Right. So progesterone dengan estrogen yang dihasilkan oleh corpus luteum dekat ovari tu yang, okay, dia akan bertindak dekat uterus kita dengan menjadikan endometrium wall kita ni lebih tebal, lebih vascular, lebih glandular. Maknanya dia akan maintain the thickness of the endometrium. Right. Okay. Kenapa dia kena maintain? Sebab kita tahu kalaulah, okay, secondary oocyte yang berada dekat fallopian tube tu ditakdirkan fertilize dengan sperm, then fertilization antara ovum dengan sperm tu akan membentuk zygote, right? Zygote tu akan berkembang menjadi fetus kan, baby. Fetus tu nantilah yang akan implant. Okay, implant ni maksud dia akan grow di dalam endometrium wall kita punya uterus. Sebab tu badan kita kena pastikan, okay, sebelum fetus tu sampai, andai kata fertilization berlaku, okay, badan kita akan pastikan bahawa endometrium wall uterus kita tu dah ready untuk berlakunya implantation. Implantation tu maksudnya fetus tadi masuk dalam kita punya endometrium wall tu dan grow, okay, menjadi embryo.
Okay, itu pentingnya progesteron dengan estrogen dalam badan seorang perempuan sebab dia akan maintain ketebalan endometrium wall tu. Right. Sebab tu you all pernah dengar, okay, kalau hormon tak stabil pada seorang ibu tu, baby tu boleh gugur. Kenapa baby tu boleh gugur? Sebab endometrium wall tu bila progesteron tak ada, bila estrogen tak ada, endometrium wall tu akan musnah. So bila what we call the endometrium wall tu musnah, tak ada lah tempat embryo tu nak grow, right? So embryo tu akan keluar bersama-sama dengan endometrium wall. Itulah keadaan keguguran sebenarnya. Right? Okay. So, right? So dalam secondary phases ni pun endometrium wall kita tu akan menyebabkan gland menghasilkan glycogen, lipid, okay? Ini semua untuk memastikan bahawa endometrium wall kita tu is ready, okay, untuk implantation. Okay, and then the developments of the embryo. Itu kepentingan secondary phases, okay, dengan kehadiran hormon progesteron dan juga estrogen. Tetapi andai kata fertilization tak berlaku, means secondary oocyte kita tadi tu, okay, tak bertukar menjadi ovum, right? Okay. Apa yang berlaku? Kandungan progesteron dengan estrogen ini akan berkurang. Okay, kenapa dia berkurang yang sebenarnya? Sebab kita tahu progesteron dengan estrogen ni, okay, dihasilkan oleh corpus luteum tadi kan ni. Corpus luteum ni yang menghasilkan progesteron tu dengan estrogen. Right. Tetapi kalau fertilization tak berlaku, okay, corpus luteum kita tu akan musnah. Right. So bila corpus luteum kita tu musnah, hormon progesteron ni akan berkurang, estrogen ni juga akan berkurang. Right. So bila dua hormon ni berkurang dalam badan kita, dia akan menyebabkan endometrium wall kita musnah semula. So berlakulah menstrual phase kembali, means sebab itu lepas je waktu subuh beberapa ketika awak akan period semula andai kata tidak ada fertilization. Alright. Tetapi mesti awak tanya, kenapa kalau berlaku fertilization, alright, progesteron dengan estrogen tu masih ada? Okay, sebenarnya begini yang by hook or by crook, okay, luteinizing hormone tadi tetap akan berkurang kesan daripada negative feedback progesteron dengan estrogen. Okay. Pada peringkat awal, progesteron dengan estrogen tu dihasilkan oleh corpus luteum. Tetapi, okay, by the day, okay, bila luteinizing hormone tu berkurang, corpus luteum sepatutnya corpus luteum akan berkurang. But, kalau fertilization berlaku yang dia akan membentuk zygote kan? Okay, sebenarnya, okay, zygote lah nanti yang akan menghasilkan hormon lain yang hormon tu dia punya fungsi yang mirip seperti luteinizing hormone, okay, yang boleh membantu kita punya corpus luteum ni kekal, maknanya tak musnah. Right? Hormon yang dihasilkan oleh zygote tu. Walaupun tak ada luteinizing hormone, tapi zygote hasil daripada fertilization tu akan menghasilkan hormon yang tindakan dia mirip seperti luteinizing hormone, di mana dia akan mengekalkan kita punya corpus luteum. So kalau corpus luteum tu ada, okey lah, fine lah. Progesteron akan kekal tinggi dalam badan kita, estrogen akan kekal tinggi dalam badan kita untuk memastikan kita punya endometrium wall ni is favorable untuk implantation fetus ni tadi. Okay, but bila fetus sudah implant dekat kita punya uterus, okay, barulah placenta akan terbentuk, dan placenta itulah pula yang akan take over fungsi corpus luteum tadi untuk menghasilkan progesteron dengan estrogen. Right. So itu yang berlaku dalam secondary phases. Okay, andai kata tak ada fertilization, okay, corpus luteum akan musnah, progesteron dengan estrogen akan berkurang, dan endometrium wall kita akan rupture dan berlakulah menstrual phase semula. Right. Okay, so ingat, dekat brain kita ada hypothalamus.
Hypothalamus menghasilkan hormon gonadotropin releasing hormone. Ingat, gonadotropin releasing hormone dia akan stimulate anterior pituitary gland, di mana anterior pituitary gland ni akan menghasilkan dua jenis hormon, follicle stimulating hormone dengan luteinizing hormone. Right. Di mana follicle stimulating hormone dengan luteinizing hormone ni tindakan dia adalah dekat ovary. Right. Okay. So itu adalah dua female cycle yang you all kena tahu. Yang pertama tadi adalah ovarian cycle dan yang kedua adalah uterine cycle. Right. So kena ingat, ovarian cycle ada follicular phases, ada ovulation, ada luteal phases. Manakala menstrual cycle, dia ada menstruation phases, dia ada proliferative phases dan juga secretory phases. Right. Ingat, luteinizing hormone dengan follicle stimulating hormone tindakan dia adalah dekat ovary, manakala progesterone dengan estrogen yang dihasilkan dekat ovary tindakan dia adalah pada uterus, pada kita punya rahim. Right. So untuk female reproductive system ni, right, first part kena tahu structure secondary oocyte. Yang kedua, you all kena tahu proses oogenesis yang berlaku di dalam kita punya ovary. Dan yang ketiga, you all kena tahu dua cycle penting dalam female, iaitu ovarian cycle dan juga uterine cycle. Right. So itu saja untuk hari ini. Right. So insyaAllah kita jumpa next class dan kita akan sambung bincangkan tentang male reproductive system pula. Okay, class. So I think that's all. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.